Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami juga semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Siapa yang di-install tak dengar boleh pergi ke Facebook. Dengan nama Allah yang tidak dapat memudaratkannya sesuatu pun yang berada di langit dan berada di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita menggunakan kitab andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu orang manusia yang mendapat tempat kedua di kalangan keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang manusia yang Nabi redha dengan dia, dia redha dengan Nabi. Satu orang manusia yang Allah redha dengannya dan dia redha dengan Allah. Satu orang manusia yang ketika masih hidup beliau telah pun dijamin sebagai bakal ahli syurga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok muka surat 33. Kedudukan yang pertama, tempat kedua di sisi Nabi Muhammad. Yang ni saya dah sebut dah tadi. Antara ratusan ribu sahabat Nabi, yang menduduki tempat kedua adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan saja di kalangan ratusan ribu sahabat, bahkan di kalangan keseluruhan umat Nabi Muhammad, beliaulah yang kedua. Kemudian muka surat 34. Kedudukan yang kedua Sayyidina Umar di sisi Rasulullah adalah selain daripada seorang yang bertakwa, seorang yang tegas, bakat yang tinggi dalam kepimpinan, seorang yang sering diberi hidayah ataupun diberi ilham yang kerap oleh Allah. Allah Ta'ala beri ilham kerap kat Sayyidina Umar ni. Selain daripada tu, Sayyidina Umar juga ahli keluarga Nabi. Yang ni tiada tolak bandingnya lah. Tak boleh nak kejar kedudukan ni. Jadi ahli keluarga Nabi, iaitu semalam kita dah sebut Sayyidina Umar ialah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, nasab Sayyidina Umar juga bertemu dengan salah seorang daripada moyang Nabi. Sama, moyang mereka sama. Maksudnya satu keturunan. Nama sebenar Sayyidina Umar ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza ibn Riyah bin Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab. Bang tu sama, dah mula sama. Bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Itu sama. Maksudnya
nasab tu naik ke atas, moyang tu bersama moyang, dan mereka adalah Quraisy. Dan Sayyidina Umar ini daripada kabilah Adi. Ingat, dia daripada kabilah Adi. Dia kabilah kecil-kecil ni pula ni. Dia daripada Adi. Kemudian pada satu hari Sayyidatuna Hafsah Sayyidina Umar mencari jodoh untuk anaknya As-Sayyidah Hafsah. Hafsah binti Umar lah anak Sayyidina Umar. Hafsah binti Umar. Apabila Sayyidah Hafsah ini keseorangan, maka ayah dia Umar nak cari pengganti suami kepada Sayyidah Hafsah. Maka Sayyidina Umar pun dia tawarkan anaknya kepada Abu Bakar, orang soleh. Mereka mencari orang-orang soleh. Nak pergi ke Nabi, berasa macam tak padan, berasa tinggi sangat, no? Maka Sayyidina Umar jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sekian anak aku. Sayyidina Abu Bakar diam, tak sebut apa. Sayyidina Abu Bakar tak sebut apa. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa dengan satu orang lagi sahabat yang soleh, sahabat Nabi yang soleh, yang baik, namanya Uthman ibn Affan. Nah, hari ini manusia berlumba-lumba untuk cari menantu yang kaya, ataupun tak kaya tak apa, terkenal. Hilang pertimbangan nak cari menantu yang ada kelebihan dunia. Sedangkan nak hidup bersama ni bukan 60 tahun. Nak hidup bersama suami isteri ni sampai dalam syurga pun itulah isteri kita, itulah suami kita, kalau kedua-duanya taat kepada Allah. Jadi matlamat tu jauh. Sebab itu utamakan yang ada akhlak, utamakan yang ada iman. Kemudian Sayyidina Osman pun diam. Setelah Sayyidina Umar pergi bagi tahu, kata anak aku nak kahwinkan kamu dengan anak aku sebagainya, dia diam. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Uthman diam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, selepas kedua-dua sahabat yang mulia tadi diam, satu hari dia duduk dengan Nabi, dia mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku Hafsah ni duduk seorang dah. Aku tawar kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak bagi jawapan. Sayyidina Umar kata dia kecil hati. Abu Bakar tak jawab apa. Aku tak tahu kenapa, wahai pesuruh Allah. Aku tawar juga anak aku kepada Uthman ibn Affan, tetapi Uthman juga diam. Maka Nabi pun sebut, sesungguhnya Hafsah akan memperoleh suami yang lebih baik daripada Uthman, dan Uthman akan memperolehi isteri yang lebih baik daripada Hafsah. Itu Nabi jawab. Sayyidina Umar tak faham kan beliau. Lepas pada tu sekejap je, rupa-rupanya suami yang lebih baik daripada Uthman itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Iaitulah Rasulullah sendiri yang meminang As-Sayyidah Hafsah. Yang ketika itu Sayyidah Hafsah juga bukan seorang dara. Isteri Nabi yang 11 seorang je anak dara. Yang lain di kalangan mereka adalah orang tua ataupun janda, ataupun yang sudah berpisah. Jadi Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah, Saudah bintu Zam'ah, kemudian Aisyah bintu Abi Bakar, kemudian Hafsah bintu Umar yang keempat. Hafsah yang keempat. Kemudian sejak berkahwin
dengan Sayyidah Hafsah anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangatlah seronok kan, tak terbayang dah kegembiraan Umar bin Khattab yang menjadi keluarga dekat Nabi SAW. Dia bertambah rapat dengan Rasulullah sebab dua menteri yang paling kanan dalam kabinet Nabi, Abu Bakar, Umar, menteri yang paling kanan. Jadi Abu Bakar pun bapa mertua Rasulullah dan Umar pun bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lebih rapatlah untuk menjalankan kerja Islam lepas tu. Kemudian surat 36. Personality Sayyidina Umar berbanding Abu Bakar. Apa perbezaan di antara mereka berdua? Beza antara Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni semua orang tahu. Sayyidina Abu Bakar seorang yang lemah lembut. Seorang yang lemah lembut. Dia tak pernah apa nama ni, angkat suara macam Nabi. Tak pernah angkat suara kecuali ketika berpidato. Bahkan kalau marah pun nampak macam tak marah. Tapi kalau Sayyidina Umar, dia tegas, dia garang. Kalau dia marah memang nampak marah. Dan kalau dia marah orang, memang dia angkat suara. Itu Sayyidina Umar. Tegas dia ni, tak ada sahabat yang macam tu. Garang Sayyidina Umar, tegas, semua sahabat tegas. Saya silap, tegas, semua sahabat tegas. Siapa buat salah, sahabat akan tegur, siapa pun orang itu. Subhanallah. Siapa orang itu, mereka akan tegur. Tapi yang garang Sayyidina Umar ni, sehingga bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar mewasiatkan khalifah selepas itu Umar. Abu Bakar wasiat. Memang selayaknya dari segi kemahiran memimpin, ilmu kepimpinan, alim, soleh, semua ada pada Sayyidina Umar. Tiada tandingan di kalangan sahabat. Maka Abu Bakar sebut, selepas kalau aku wafat, Umar adalah khalifah. Kata Sayyidina Umar, aku tak boleh tidur selepas kewafatan Abu Bakar, aku tak boleh lena. Fikir. Orang hari ni berebut jawatan sampai tak fikir kemaslahatan dan kebajikan. Berebut jawatan sampai semua orang nampak berebut jawatan tu, semua orang nampak. Nak ke jawatan, berebut ke jawatan, gila jawatan sampai orang nampak. Sampai orang jadi pelik, sampai orang jadi meluat. Orang hari ni punya tak malu hari ni. Siapa nak berasa, berasalah. Saya sebut je kan, saya tak sebut siapa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah bala yang besar. Sahabat radhiyallahu anhum dulu, orang nak bagi jawatan tertinggi negara, tak boleh tidur. Fikir apa? Fikir tanggungjawab, fikir macam mana nak tolak. Macam mana nak tolak jawatan besar, tanggungjawab besar ini. Kerana sepanjang memegang jawatan itu, Allah akan soal. Bukan lah, ni bukan diri dia sendiri dah, semua yang dipimpin. Ingat senang ke? Ingat seronok-seronok pegang jawatan ni? Kamu sultan, kamu yang di-Pertuan Agong, kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Besar, kamu yang Ahli Dewan Undangan Negeri, kamu Exco. Ingat seronok-seronok pegang. Innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Nabi kata dia amanah, dia tanggungjawab jawatan, dan hari kiamat dia akan menjadi punca besar kepada penyesalan mereka-mereka yang memegang jawatan itu. Tuhan akan soal. Tuhan akan soal. Hak soal diri sendiri pun tak lepas dah, hak nak soal orang lain lagi. Berapa ramai anak yatim yang dipinggirkan, berapa ramai orang susah yang tak ada sekian-sekian, berapa ramai orang yang dizalimi, hak dia belum dikembalikan. Seronok kejar jawatan sampai seperti tak ada akhirat.
Umur lanjut dah 70, 80, 90 dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayyidina Abu Bakar tak boleh tidak, Sayyidina Umar tak boleh tidak memikirkan wasiat sahabatnya. Kemudian ada di kalangan umat Islam ketika tu, bila mereka tahu bahawa wasiat Sayyidina Abu Bakar adalah Umar sebagai penggantinya, dan ketika hari Abu Bakar wafat, sebahagian orang Islam sudah mula risau. Sebab apa? Risau sebab Umar ni garang, dia tak kira siapa. Dan terkadang Sayyidina Umar ni terkadang kalau lebih-lebih dia pancung. Hang kawan ke, hang baik ke, hang rapat ke, buat benda tak betul dalam pentadbiran sangat tegas dan kasar. Maka Sayyidina Umar perasan benda tu. Dia tengok, dia perasan bahawa sebahagian orang Islam ketika tu risau dengan pelantikan beliau. Maka itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, aku tahu kalian takut kepadaku kerana sikapku yang keras. Aku tahu kalian takut kepadaku kerana sikapku yang keras. Ketika aku bersama Nabi SAW, aku seorang manusia biasa dan menjadi pelayan Rasulullah, khadam. Sayyidina Umar, tiada siapa yang mampu bersikap seperti baginda yang begitu ramah dan begitu menyayangi. Kata Sayyidina Umar, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, manusia, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Dan Rasul itu pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Sayyidina Umar kata, di hadapan Rasulullah aku adalah pedang yang terhunus, dan jika pedang itu dibiarkan, dia akan terus maju. Selepas itu Abu Bakar wafat. Ni ucapan Sayyidina Umar, boleh tengok. Kalian sudah tidak asing lagi dengan sikapnya yang tenang, dermawan dan lemah lembut. Ketika itu aku menjadi pembantunya, kata Sayyidina Umar. Aku gabungkan sikap kerasku dengan kelembutannya. Juga aku adalah perang yang terhunus sebelum disarungkan, ataupun jikalau dibiarkan, aku akan terus marah pedang itu. Aku bersama dengan Abu Bakar sehingga beliau wafat dengan hati yang lega terhadap aku. Maksudnya sampai Abu Bakar ni sangat redha dengan Umar, menjalankan tanggungjawab yang penuh, menjadi timbalan Perdana Menteri ketika itu yang jujur. Perdana Menteri yang jujur, bukan tukang duk buat masalah di belakang, yang jujur. Lepas tu Sayyidina Umar kata, sekarang akulah yang menggantikan Abu Bakar untuk menguruskan kalian, orang Islam ketika tu. Ketahuilah, sikap keras dan tegas itu sudah mencair sekarang. Sikap itu hanya untuk orang yang zalim dan memusuhi orang Islam. Aku akan berlemah lembut kepada semua orang yang jujur, yang berpegang teguh kepada agama, dan akan berlaku adil, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tegurlah aku supaya aku tidak memungut cukai ke atas kalian, ataupun apa yang diberikan Allah kepada kalian. Dan tegurlah aku supaya aku tidak keluar daripada jalan yang benar.
Bertakwalah kepada Allah, kata Sayyidina Umar, bantulah aku untuk memikul amanah ini, bantulah aku untuk menjalankan kerja amar ma'ruf nahi munkar. Berikanlah nasihat kepada aku supaya aku menjalankan amanah Allah ini demi kepentingan kalian semua. Selepas menyampaikan pidato itu, Sayyidina Umar turun dari mimbar dan memimpin solat. Selepas tunai solat, dia pun pergi meninggalkan jemaah di masjid. Semua sahabat-sahabat orang Islam waktu tu dengar pakat renung apa yang diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab. Bermulalah hari pertama pemerintahan zaman kegemilangan emas Khulafa Ar-Rashidun. Umar bin Al-Khattab, dua kuasa besar dunia ketika itu kalah dan tunduk kepada Islam. Lebih utamakan akhirat, bukan membuatkan orang jadi mundur. Sebahagian orang Islam dia fikir kalau utamakan akhirat, susah ustaz, nanti melahirkan satu masyarakat yang mundur. Itu pemahaman dan pemikiran yang salah dan batil. Lebih utamakan akhirat, dunia kamu akan memimpin, akhirat kamu akan memimpin. Ini bukti dia. Orang Islam hari ini, Israel pun tak ada siapa berani dah. Israel, belum lagi Amerika, belum lagi Rusia, belum lagi India, belum lagi Jepun. Israel orang tak berani dah. Lemahnya saya dan kita semua dunia Islam hari ini. Jadi takat tu saja. Semoga dengan bacaan buku Umar bin Al-Khattab ni, insya-Allah kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada satu orang yang telah mewakaf, telah bersedekah jariah Datuk Jerry. Kepada 2 hari lepas kita buat pengumuman untuk siapkan studio kita. Studio hari ni yang serba dhaif ni. Telefon pun lihat biasa-biasa aja kan. Dia alhamdulillah Allah Taala buka hati salah seorang daripada dermawan kita untuk menyumbang. Semoga harta tersebut menjadi hujah di hadapan Allah untuk membela orang tersebut yang insya-Allah bersedia untuk menggunakan hartanya untuk Islam. Dan semoga semua yang berwakaf dan bersedekah untuk umat Islam keseluruhannya ni, kita doa Allah Ta'ala terima amalan dan sedekah yang mereka lakukan. Dan semoga sedekah itulah yang membela mereka insya-Allah dalam alam kubur nanti, alam barzakh, di atas padang mahsyar yang begitu mencabar, dan akan menjadi perisai yang paling tebal daripada diri mereka, untuk diri mereka daripada kepanasan api neraka. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala menggantikan kepada semua orang yang bersedekah untuk agama Allah ini dengan ketenangan, kebahagiaan dan juga iman dalam diri mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.